Faedah yang pertama. Ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sampai ke akhir ayat lah. Jadi para ulama mengatakan bahawa ala i'tibar anna al murada bil hadid, maksud besi dalam ayat ini, maksud besi daripada dalam ayat ini, wa anzalna al hadid, kami turunkan besi. Jadi besi di sini iaitu alat perang. Sekaligus ayat ini haddun 'alal qitali wa targhibun fi. Ayat ini menggalakkan berjuang, peperangan, dan memberi semangat untuk orang Islam itu berjuang. Jangan tak berjuang, kita kena berjuang. Kemudian kata di para ulama, dia kata ad-da'watu, dalam kitab Adwa'ul Bayan kata i'lam anna ad-da'wata ila Allah bi tariqaini. Kita berdakwah ni dua cara berdakwah, dua jalan. Yang pertama tariqin lin, cara lembut. Apa dia cara lembut? Ad-da'watu ila Allah bil hikmah. Kita dakwah dengan hikmah, mau'izatin hasanah, dengan seruan yang baik, bawa dalil-dalil, bawa hujah-hujah, kemukakan dari sudut dalilnya, dari sudut logiknya, dan macam-macam lagi. Kita mengatakan itu di antara dakwah cara lembut. Macam kita sekarang lah, kita nak dakwah, kita jumpa orang non-Muslim, kita ajak dia, kita dakwah dia, kita seru dia. Itu dia panggil yang pertama. Yang kedua dia panggil tariq qaswah. Jalan yang kedua iaitulah setelah tidak sesuai jalan yang pertama, mereka masih lagi tak hirau, masih lagi kerah kepala, masih lagi orang panggil mau lawan, maka kita kena guna dakwah secara bersenjata. Jadi itulah sebab itulah turun kitab wal hadid. Kitab itu hujah, hadid itu alat. Alhamdulillah, dua-dua sudah ada. Jadi katanya ayat ini Alkitab wa anzalna al-hadid. Tertib, dari sudut tertib dakwah mesti lemah lembut dulu. Tak irau juga, barulah kita guna kekuatan. Ini peraturan dalam negara Islam. Bila kita nak diambil mana-mana negara, kita akan tawarkan kepada mereka perpaduan. Dia panggil sibuk sekarang ni kerajaan perpaduan. Mari kita. Awak masuk Islam, mau kekal pemerintah di sini. Tak mau masuk Islam, tak apa, tapi duduk di bawah pemerintahan Islam. Tak mau dua-dua, kita lawan. Maknanya lawan itu selepas hujah. Kata bahasa Arab, tulis ni pelajar-pelajar yang pandai Arab, fa illam tanfa'il kutub ta'ayyanatil kataib. Fa illam tanfa'il kutub, kalaulah kitab-kitab hujah-hujah tak memberi manfaat, ta'ayyanatil kataib, yang maka peperangan tentera lah yang boleh lawan dia. Dan kata-kata masyhur daripada Sayyidina Uthman, wallahu anna Allah Ta'ala qad yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Allah Ta'ala beri kekuatan itu dengan kuasa lebih daripada tidak diberi dengan Quran. Jadi Quran ada, hujah ada, ayat ada, tapi orang tak hirau. Bila mari kuasa, kita hirau. Contohlah di negeri kita ni, daripada tahun 90 lagi, ada dulu ada tempat judi, ada tempat macam-macam ada kan. Tapi Quran dah sebut dah judi haram, itu tak baik. Sehinggalah kita dapat sedikit kuasa, boleh tutup tempat-tempat premih judi. Maknanya qad yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Mungkin kuasa dengan kekuasaan itu lebih kuat daripada kuasa yang ada dalam Quran dari sudut pelaksanaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Baiklah,
Itu dia panggil yang pertama. Faedah yang kedua, kita kena ringkas ni. Faedah yang kedua, wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib. Allah Taala kata, aku nak suruh nampak siapa yang tolong Allah Taala, siapa yang bantu rasulnya semata-mata dengan janji pulangan bil ghaib, yang kita tak nampak pun perjuangannya. Jadi ada kalanya pertolongan itu dengan zahir, ada kala pertolongan itu tak nampak. Contoh di sini Allah Ta'ala buat kepada kita di sini sebagai mana berlaku pada munafik. Orang munafikin, orang-orang yang mencari kepentingan dalam perjuangan, kerja dia nak dapat pulangan. Nampak bila Nabi ajak perang, dia ada sengih itu. Dia pergi perang pun, dia pergi kacau orang je. Tapi ada dia. Bayana, Allah Ta'ala nyatakan di sini, pejuangnya betul-betul, yang aku nak beri pahala, yang aku nak beri balasan, yang aku nak beri pulangan, iaitulah orang yang berperang dengan penuh ikhlas, dengan hatinya ikhlas, yang jujur, kerana nak mencari pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Orang ni orang yang dapat pahala. Jadi kita nak makna orang yang, apa makna orang yang bantu Allah? Mana kita berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Orang yang bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Iaitulah orang yang menyebarkan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita duk kempen para jemaah ikut sunnah, hati tenang. Sebab kita nak jadi pejuang, orang yang membantu, membela Nabi sallallahu dengan cara menghidupkan sunnah dia. Jadi sekarang ni macam-macam orang dah membela sunnah tu macam-macam. Ada bela sunnah dengan bergendang, ada yang buat tu buat ni. Tapi kita nak kata bahawa kita bela Nabi, kalau Nabi waktu Nabi hidup, memang sahabat-sahabat akan jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, yang kita nak jaganya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Baik, kita berpindah pula kepada faedah yang ketiga. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla ke dunia ini, siapa dia? Nabi Nuh AS. Mana pastilah Adam tu nombor satu. Sebab tu dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan di antara Adam dengan Nuh asyratu qurun. Di antara Adam dengan Nuh ada 10 kurun, 10 abad. Tapi penyelewengan telah masuk. Berlakunya penyelewengan, maka Allah Ta'ala hantar bagi siapa? Nabi Nuh AS untuk nak membaik pulih, membersih balik manusia itu daripada penyelewengan. Jadi Nuh mula-mula start. Nabi Nuh Rasul yang pertama. Dalam hadis syafaat pun gitu juga. Ada yang kata izhab ila Nuh, pergi cari Nuh, dialah Rasul yang pertama dari kalangan zuriat Adam. Jadi Nabi Nuh mari. Kemudian bila mari zaman Nabi Nuh, orang tak hirau, maka Nuh bersihkan semua pokok api mati habis. Selepas daripada itu mari pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ulama tanya soalan, dia kata Jami' ar-Rasul, semua Nabi lepas pada Nabi Nuh mari pada zuriat dia. Tapi kenapa dipecah dua di sini? Nuh dengan Ibrahim. Kenapa dia pecah dua? Jawab dianya, zukira Nuh, sebab walaupun Nabi Ibrahim cucu dia, tapi asalnya mari daripada susu galur Nabi Nuh. Dan ada sebahagian anbiya daripada Nabi Nuh bukan daripada Nabi Ibrahim. Seperti dia kata Nabi Hud, Saleh, Lut. Lut bukan zuriat Ibrahim, tapi dia anak saudara dia. Tapi mana dia orang itu mari daripada Nun. Baiklah. Jadi dua-dua ni atuk belaka. Ibrahim
datuk kepada Nabi selepas daripada dia, Nabi Nuh awal lagi. Sebab itu dia sebut dua orang ini, dua Nabi ini yang menjadi bapa kepada Anbiya selepas daripada mereka. Payah sikit tak? Baik, kita pergi kepada yang keempat. Laju dah tu. Yang keempat, kita ambil ayat yang ke-27. Summa qaffayna ala atharihim birusulina. Kemudian kami iringi sesudah mereka dengan Nabi Rasul kami, iaitu Nabi Isa, dengan sifat-sifat pengikut dianya, dengan kerenah atau peperangan yang dibuat oleh pengikut dia. Siapa dia pengikut dia? Orang yang hati lembut, hati baik. Orang-orang pengikut Nabi Isa ni hati dia baik. Sebab tu dia sebut dalam ayat, pengikut Nabi Isa AS ni dalam surah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Jadi Allah Taala puji juga Nasara ni hati dia lembut. Asalnya begitu. Ra'fatan wa rahmatan. Mana daripada ajaran Injil mengajar mereka supaya begitu. Tapi apa boleh buat, zaman kita ini tak ada gitu. Ada sebahagian pengikut Injil, pengikut Bible ni yang agak ekstrim, ganas. Dok berlawan dengan orang Islam apa buat dia. Sehingga ada orang tulis, di manakah Nasara yang disebut oleh Allah dalam Quran itu? Wa iza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunuhum tafidu minad dam'i. Duk mana puak tu sekarang? Jadi kita kata Allahu alam, mereka sudah hilang daripada radar. Baik. Qaffayna ala asarihim. Cuma dalam ayat ni dia kata apa? Di antara sifat mereka, ra'fah, lemah lembut, kasih belah tu bagus. Tapi rahbaniyah tu, ibtada'uha, Allah Ta'ala sebut di sini ayat zammul lahum. Allah Ta'ala cela buat dia sebab dia reka ibadat yang tidak diperintah oleh Allah. Satu mau buat reka ibadat, lepas tu mu tak ikut pula apa yang kamu buat. Jadi dua perkara yang cukup berbahaya, para pelajar sekalian. Di antara perkara yang berbahaya bagi kita sekarang ni, jangan sekali-kali kita mereka-reka perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia panggil mereka ibadat. Zukira, tulis satu kisah. Zukira inda Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ni seorang ulama hadis. Orang sebut pada dia tentang kumpulan-kumpulan ahli bidah, kumpulan ahli bidah, Mu'tazilah ke Jabariyah ke apa benda, ahli-ahli bidah tu banyak. Tapi puak ni kuat ibadat, ibadatnya kuat. Kata di Ibnu Mahdi, la yaqbalullahu illa ma kana 'alal amri was sunnah. Kuat mana ibadat pun Allah Ta'ala tidak terima ibadat kita kecuali kalau ibadat itu bertepatan dengan arahan Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia baca ayat ni, ayat 27 ni. Falam yakbal zalika minhum, walaupun mereka itu rahbaniyah, mereka Allah Ta'ala tidak terima daripada mereka, batal Allah Ta'ala cela mereka. Semua kata Abdurrahman, ilzamit tariq was sunnah. Kamu nak selamat, ikutlah jalan Nabi, beramallah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bahayanya kita mereka-reka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini macam-macam lah ibadat, tuan-tuan. Kita pun tak larat nak senaraikan. Kalau kita tegur, kita pula yang salah. Nah, mereka berselindung di sebalik nama-nama ahli sunnah, nama-nama macam-macam nama. Yang pentingnya nama tak nama kita letak di atas neraca. Wa anzalna, Tuhan sebut dalam ayat kita yang kita baca ni, al-mizan, amanul mizan, neraca timbangan yang adil. Neraca timbangan kita nak tahu betul salah, Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga huraian para ulama salafus salih. Yang terakhir sekali kita ambil kepada ayat fa'atainal ladzina amanu minhum ajran wa katsirun minhum fasiqun. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut
pujian kepada orang mukmin yang betul-betul beriman dengan ajaran Allah, kemudian dia terima pula ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia beriman dengan Injil, dia beriman dengan Quran. Jadi tapi malangnya kita takutnya para jemaah sekalian, wa katsirum minhum fasiqun, inilah yang realitinya, ramai di kalangan mereka, ramai di kalangan orang-orang itu yang tidak beriman. Berapa ramai Nasara ada di dunia ini tak beriman. Dia tahu tapi tak percaya. Kita kata kita yang sudah beriman ni, kita alhamdulillah. Tak sekiranya pecah lain. Agama Buddha, agama Hindu, agama-agama lain itu banyak lagi. Tapi Nasara, ada kitab di tangan pun ramai yang tidak beriman. Allahu Akbar. 2 kali Allah Ta'ala sebut ayat 27, wa katsirum minhum fasiqun, itu ahli kitab yang tidak beriman. Dan ayat 26, walaqad arsalna rusulana, secara umum semua makhluk, wa katsirum minhum fasiqun, ramai di kalangan mereka yang tidak beriman. Itulah dipanggil alam nyata. Orang yang tidak beriman lebih ramai daripada orang yang beriman. Maka dengan itu para jemaah sekalian, kita letaklah kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah pilih kita ni sebagai orang yang beriman. Allah masabbitna alal haqi, ya Allah tetapkan kita di atas iman. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan hati kami di atas agama, di atas jalan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri akan datang, bermula ayat 28 sehingga ayat 29.